episod mitos buah pinggang seterusnya. Jadi saya sebenarnya nak menjawab lah apa soalan-soalan yang saya dapat daripada Instagram. Ada dalam lebih kurang 11 Januari hari tu saya ada posting question and answer, nak tanya apa soalan-soalan yang anda nak saya jawab. Jadi saya ambil keputusan untuk menjawab soalan-soalan tu di dalam YouTube saya ni. Jadi antara salah satu soalannya, nombor 1, betul ke makan Maggi boleh menyebabkan buah pinggang rosak? Rasanya soalan ni macam selalu saya dapat, ya. Bukannya nak cakap Maggi, ataupun bagi saya sebutlah dari segi makanan segera. Makanan segera sebenarnya tak apa sihat, ya. Bukannya makanan segera tu menyebabkan kerosakan buah pinggang secara langsung. Tapi bila ada ambil makanan segera, kalorinya banyak, kandungan garamnya banyak, ya. Jadi benda-benda macam tu mengakibatkan risiko penyakit-penyakit NCD ataupun non-communicable disease, ya, macam kencing manis sangat tinggi. Bila anda kalori banyak, anda akan jadi ada masalah kegemukan ke, ya. Yang itu akan menyebabkan anda berisiko kencing manis, sebagai contohnya. Jadi kencing manis tu yang akan rosakkan buah pinggang. Bukannya tiba-tiba anda ambil makanan segera terus rosak buah pinggang, bukan macam itu. Tapi saya nak tegang cakap, kalau sakit-sakit kronik buah pinggang tidak boleh makan makanan segera, tak kira lah apa jenis pun, sebab kandungan garam tinggi. Bila kandungan garam tinggi, fungsi buah pinggang yang dah rosak tu nak menampung lagi yang lebih-lebih ni menjadi risiko kepadanya. Dan bila orang kata risiko, katalah buah pinggang tu tidak berapa elok, jadi nak kumuhkan air keluar agak sukar. Bila anda ambil bahan-bahan yang ada banyak garam, air itu akan lebih menyerap dalam badan. Jadi susah lagi lah dalam buah pinggang kerja kuat, air nak keluar pun sukar, ia menyerap balik, dan dengan cara tak langsungnya kandungan air dalam badan anda menjadi tinggi. Itu yang jadi macam anda takung air dalam badan, macam kaki bengkak ke, sesak nafas. Sebab tu kalau pesakit-pesakit dialisis kan, kita yang terutamanya yang cuci pakai mesin, hemodialisis tu memang tak kira lah mesin ke, cuci air ke, memang kita tak galakkan langsung, ataupun kalau boleh elakkan langsung lah makan makanan segera ni, sebab kandungan garam sangat tinggi. Okey. Jadi kalau nak penjelasan lebih terperinci, boleh ikuti saya punya video yang telah saya buat dahulu, iaitu makanan segera penyebab rosak buah pinggang. Itu juga mitos, tapi walau bagaimanapun tak eloklah makan makanan segera. Okey, itu soalan pertama. Soalan kedua adalah betul ke makan ubat tahan sakit selalu boleh menyebabkan penyakit buah pinggang? Saya ada juga posting pasal satu klip video yang sebelum video ni saya tunjukkan yang seseorang itu rosak buah pinggangnya kerana ambil ubat tahan sakit. Okey, ubat tahan sakit ni bukannya semua berisikokan buah pinggang, tapi benda-benda macam kumpulan-kumpulan non-steroidal macam Ponstan, Botran, kalau diambil amalkan dengan selalu, mungkin ada risiko di situ. Maksud dia ada risiko rosakkan buah pinggang di situ. Jadi ialah bukan kita kata tak boleh ambil, tapi kalau yang tak ada penyakit buah pinggang mungkin tak ada masalah, ya. Tak ada masalah, tapi kalau ambil selalu risikolah, ya. Yang lebih saya risaukan ialah kalau anda selalu sangat ambil ubatan sakit, soalannya kenapa anda sakit? Elok anda jumpa doktor untuk selesaikan penyebab apa yang anda sakit tu. Apa-apalah, sakit kepala ke, tentang sakit kepala tu ada masalah lain, mungkin kena buat scan kepala ke, atau mungkin tu migraine ke, dia ada ubat-ubat khas yang tersendiri. Jadi yang itu perlu dirawat, ya. Dan bila seseorang tu rosak buah pinggang, memang kita tidak galakkan untuk mengambil ubatan sakit jenis-jenis non-steroidal, Motran, Ponstan dan sebagainya, kerana dia akan menyebabkan lagi kerosakan tersebut. Jadi bila-bila anda pergi ke farmasi ke jumpa doktor ke, mana-mana, beritahu kat mereka, ya, yang anda ada penyakit buah pinggang. Bila macam tu, mungkin mereka tahu ubat-ubat apa yang anda tidak boleh ambil. Sebab kalau anda pergi, anda tak cakap, macam mana mereka nak tahu? Jadi kadang-kadang kena bercakap lah, ya. Okey. So soalan ketiga,
malam tak boleh minum air banyak ke sebab nak kidney berehat? Kidney ni tak ada istilah rehat ya. Masalahnya dia akan bekerja 24 jam. Anda tidur ke, anda bangun ke, tak kira lah. Tapi kalau anda nak minum air malam tidak ada masalah. Tapi ialah kalau banyak sangat, nanti anda pula nak terkecil-kecil pula, bangun malam nak pergi toilet pula dah jadi susah. Jadi walau bagaimanapun kita sarankan macam biasalah, macam biasa nak makan malam tu minum. Kalau anda disarankan minum air lebih waktu malam, mungkin ada sebab, ya okey, tak ada masalah. Tapi bukannya sebab minum air malam bawah pinggang anda rosak sebab dia nak berehat. Tak ada istilah organ-organ dalam badan ni tidak ada istilah berehat. Jangan salah faham di situ. Okey, ini lagi soalan yang selalu saya dapat. Betul ke kalau minum air ketika tengah berdiri buah pinggang berhenti berfungsi? Aduh, macam manalah buah pinggang tu nak berhenti berfungsi ya? Berdiri ke, terbalik ke, sengit ke, tonggeng ke, tidak ada apa sekalipun, mesti dia terus berfungsi. Dia tak boleh nak berhenti berfungsi. Itulah buah pinggang dengan istilahnya. Tak kira lah jantung ke, buah pinggang ke, semuanya tidak boleh tidak berfungsi, tidak berhenti berfungsi. Seterusnya, apakah tanda buah pinggang dah rosak? Jadi saya banyak kali juga terangkan buah pinggang rosak ni adalah penyakit yang senyap ya. Dia tak ada rasa apa sampai dah peringkat akhir. Sebab tu ada golongan-golongan memang kita nasihatkan buat ujian saringan. Ujian saringan buah pinggang tu senang je, ujian kencing, ujian darah, tekanan darah, cek gula. Dia simple-simple saja. Mana klinik pun boleh buat, tak perlu klinik kerajaan ya, mungkin klinik swasta, mana-mana pun boleh buat. Jadi golongan yang berisiko ada golongan yang ada kecil manis, darah tinggi, ada penyakit kronik, sakit jantung, yang bergumur, yang ada ahli keluarga yang sakit buah pinggang, yang ada pernah ambil ubat jamu tradisional, ubat tahan sakit selalu, penyakit SLE, penyakit-penyakit batuk karang di buah pinggang, penyakit ahli keluarga yang ada penyakit-penyakit buah pinggang, kerana kita takut ada radang buah pinggang ya. Yang itu antara ada lagi beberapa, tapi antara yang memang kita sarankanlah untuk buat ujian. Sebab penyakit buah pinggang ni dia tak ada simptom sampai dah habis. Maksud dia dah sampai fungsi dah tinggal tahap dah tahap 4 atau 5 baru ada rasa simptom-simptom tu. So jadi kita tak nak terlambat. Mungkin kalau kita tahu dari awal ada rawatan yang kita boleh berikan. Sebab kalau lambat mungkin sukar nak berhentikan dia daripada rosak ya. Okey. Okey, saya tengok lagi soalan-soalan yang ada di sini. Okey, minuman 3 dalam 1 rosakkan buah pinggang. Jadi sama juga dengan isu apa nama dia, sama dengan isu makanan segera tadi. Bukannya 3 dalam 1 tu teruskan rosak buah pinggang, tapi kalau anda tengok 3 dalam 1 ya, apa-apa campuran-campuran tu banyak sangat campuran, dan ada gula, ada kalori di situ. Jadi anda tengoklah apa kalori, berapa banyak gula yang masuk dalam badan anda. Kalau banyak sangat, nanti risiko kecil manis, risiko kegemukan di situ. Dengan cara tak langsung, benda-benda macam tu akan rosakkan buah pinggang. Bukannya minuman 3 dalam 1 tu terus rosakkan buah pinggang. Saya sarankan anda tengoklah video isu penyakit kopi dan kecil manis, kopi dan buah pinggang ni yang saya dah buat dengan rakan saya. Jadi dengarlah baik-baik apa penerangan kami. Kalau nak kami sarankanlah kopi tu tak ada masalah, tapi kopi tu eloknya anda minum yang kosong je lah, tak payahlah nak campur-campur macam-macam dalam tu. Kenapa pula nak campur kan? Dan eloknya anda janganlah beli yang beli-beli dekat online tu, tak tahulah apa benda yang dia masukkan ya. Okey, soalan seterusnya. Kita tengok lagi. Banyak yang tanya saya, adakah makan pil ini, pil itu rosakkan buah pinggang. Jadi soalannya, kebiasaannya kalau anda makan pil apa-apa jenis sekalipun, anda adalah dipantau oleh doktor yang merawat. Jadi kalau anda mungkin anda ada penyakit kan, takkanlah anda nak ambil pil suka-suka hati kan. Jadi doktor tu biasanya akan buat ujian saringan. Jadi anda
mungkin setiap tahun ya, terpulang kepada risiko anda ya. Jadi dengan cara pemantauan oleh doktor dan bila anda buat ujian saringan, anda akan tahulah bahawa pinggang anda ada risiko atau ada rosak ke di situ. Jadi bukan kata ubat A rosakkan. Jadi berbincang dengan doktor yang merawat anda. Biasanya apa ubat pun ada risiko dan kebaikan dia melebihi daripada keburukan je. Jadi bukan semua ubat pun tidak ada masalah ya. Saya tipulah kalau saya cakap macam tu. Lagi kalau apa yang kita bagi, yang kita tahu dia kebaikannya sangat lebih daripada keburukan. Jadi keburukannya sangat minimal. Ataupun kalau keburukan tu bukan keburukan macam mungkin ada orang ada alahan, kita tak tahu bukannya ubat tu buruk, tidak. Tapi bila kita dapat kajian, kita tahu ubat tu memang baik. Macam ada beberapa jenis, kalau anda, saya bagi contoh lah kalau ada beberapa jenis, saya bagi contoh lah, kalau ada penyakit bawah pinggang yang keluarkan protein radang terutamanya, ataupun bawah pinggang yang ada protein dalam urin, dia dan kencing manis, kalau tekanan darah anda tinggi, ada ubat yang jenis ACE inhibitor atau ARB yang elok untuk bawah pinggang. Yang itu sebenarnya ada juga risiko, atau kalau teralahan ke batuk ke, memang ada side effect orang kata, tapi kita pantau. Kalau ada side effect tu, kita akan berhenti atau kita tukar kepada jenis yang lain. Yang pentingnya anda tidak beli suka-suka hati, ada orang memantau kesihatan anda, ada sebab anda ambil ubat-ubat tu, dan doktor yang memantau tu bertanggungjawab untuk berbincang dengan anda, dan anda juga perlu membuat ujian saringan berkala. Itu sangat penting ya. Okey, soalan terakhir saya nak jawab, kenapa ramai yang suggest vitamin C yang 1000 miligram tu. Ni banyak betul soalan yang saya dapat. Saya tak pasti kenapa, siapa yang apa yang saya boleh jawab adalah apa yang kita sarankan adalah mengikut kajian atau panduan dari kajian klinikal atau garis panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan atau mana-mana kementerian di mana-mana lah ya, mengikut kajian yang ada. So kita tak boleh main sebut je anda memerlukan X berapa gram lah, berapa miligram ke. Kita kena ikut apa sebenarnya keperluan badan anda. Jadi apa-apa yang saya sebut ni, apa yang anda perlukan vitamin C hanya dalam lebih kurang 70 hingga 100 mg sehari, dan ianya boleh didapati daripada makanan-makanan sihat ya, makanan-makanan yang seimbang. Jadi tidak ada keperluan untuk anda menambahkan apa-apa vitamin secara pil ya. Basically apa yang tidak ada gantian makanan sihat ya. Jadi saya tidak mahu anda salah faham di situ, sebab mungkin ada orang yang nak menjual ya. Bila nak menjual mungkin mestilah dia nak cakap benda-benda yang baik ya. Saya tidak bukan memberikan pendapat saya memberikan nasihat berdasarkan fakta dan kajian-kajian dan garis panduan yang ada. Jadi terpulanglah pada anda untuk menerima atau tidak, itu ialah pada anda sendiri. Jadi itulah saranan kami. Kita mesti mengikut apa evidence ya, ataupun kajian yang telah diterbitkan. Okey, jadi saya rasa buat masa sekarang saya stop dulu. Ada beberapa lagi soalan mungkin yang mungkin saya akan jawab di masa hadapan. Jadi terima kasih kerana mendengar. Jumpa lagi insya-Allah ya. Assalamualaikum.